Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 20 Jun bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Cadangan pembinaan sebuah hospital bagi kemudahan penduduk di penempatan semula Bakun BRS Sungai Asap dilihat sesuatu yang amat diperlukan oleh masyarakat orang Ulu di kawasan tersebut. Ini memandangkan peningkatan jumlah penduduk yang berada di kawasan itu di samping menjadi keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk di kawasan Murum dan Belaga. Ya, satu cadangan yang amat perlu diadakan atau amat perlu dipajukan kepada kerajaan adalah untuk membina sebuah hospital besar di kawasan Koyan ini ataupun di Asap, sebab daripada pertumbuhan penduduk yang begitu ramai di sini, kita memerlukan hospital supaya pesakit tidak perlu lagi pergi ke Bintulu ataupun Belaga. Sebab di sini ya sekarang ni setakat cadangan, tapi mungkin kita melihat ianya amat diperlukan. Kini di BRS Sungai Asap mempunyai klinik kesihatan Sungai Asap dan klinik kesihatan Koyan yang memberikan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan tersebut. Beliau menyatakan demikian semasa mengadakan tinjauan dan lawatan rasmi ke kawasan Sungai Asap Belaga. Dato' Aaron bersama Ahli Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbong dan Adun Murum Kennedy Cupai Ugon serta pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mengadakan lawatan ke dua buah klinik tersebut bagi meninjau keperluan dan penambahbaikan yang perlu dilakukan. Sementara itu, turut dikemukakan cadangan pembinaan klinik di Long Urun, Tegulang dan Mentalun bagi memenuhi keperluan masyarakat Penan di kawasan tersebut. Manakala projek pembinaan klinik Long Busang, klinik jenis 7, iaitu sebuah penempatan di Hulu Batang Baloi, akan dimulakan pembinaannya dengan kos sebanyak RM8 juta. Mengulas mengenai bahagian kapit yang kekal hijau sejak penularan wabak COVID-19, Dato' Aaron yakin usaha gigih pasukan Barisan Hadapan dan orang awam wajar diberi penghargaan. Kita amat terima kasih kepada frontliners di bahagian kapit yang diketuai oleh pegawai-pegawai perubatan yang selama ini sudah 3 bulan kita menghadapi masalah ini, tapi terima kasihlah sebab di kapit belum ada kes positif. Pada sesi lawatan tersebut turut disampaikan taklimat oleh Pegawai Kesihatan Bahagian PKB Kapit Dr. Hamidi Muhammad Sarkawi. Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Sarawak komited memastikan projek yang telah dirancang akan dilaksana. Menterinya yang juga Timbalan Ketua Menteri, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata penangguhan beberapa projek sebelum ini ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak Mac lepas. Projek-projek kita sebenarnya banyak yang sudah sedia untuk dilaksana, untuk ditender, tapi disebabkan oleh MCO ianya ada tertangguh sikit. Dan kita akan pastikan bahawa ianya akan dapat dilaksanakan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas melakukan tinjauan ke tapak projek depo di Kampung Buang Siol dan projek naik taraf Tamu Basah di Limbang. Kedua-dua projek tersebut dijangka siap tahun hadapan. Negara asing dari Indonesia tidak dibenarkan untuk memasuki Sarawak buat masa ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN berkata arahan tersebut akan berkuat kuasa sehingga dimaklumkan kemudian. JPBN dalam kenyataan media menambah, rakyat Sarawak yang balik dari Indonesia juga wajib dikuarantin di pusat kuarantin yang telah ditetapkan dan akan dibuat saringan COVID-19 pada hari ke-10. Rakyat Sarawak yang akan balik dari luar negara selain Indonesia juga perlu mengambil saringan COVID-19 3 hari sebelum berlepas dan setiba di Sarawak, mereka dikehendaki menjalani kuarantin di rumah. Saringan ke atas mereka akan dibuat pada hari ke-10.
Bagi mereka yang tinggal di pedalaman, mereka akan dikuarantin di pusat kuarantin yang ditetapkan dan saringan akan diambil pada hari ke-10. Sementara itu, Sarawak merekodkan 1 kes positif COVID-19 di daerah Bintulu semalam sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif ialah 566 kes. Penambahan kes tersebut adalah daripada pengesanan dan saringan aktif kontak rapat kepada kes 558 yang merupakan penuntut Institut Pengajian Tinggi di Mukah. Kes positif terbaru merupakan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 67 tahun dan beliau tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala. Sementara itu, daerah Simunjan telah bertukar status dari kuning kepada hijau berikutan tiada kes baru dilaporkan di daerah tersebut dalam tempoh 14 hari dari kes terakhir. Ini menjadikan daerah berstatus kuning setakat semalam sebanyak 3 sahaja dan terdapat 37 daerah berstatus hijau. Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak akan mengadakan aktiviti cerapan umum gerhana matahari separa esok di foyer Planetarium Sultan Iskandar, Kuching. Kenyataan media Planetarium Sultan Iskandar memaklumkan ia diadakan untuk memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan sendiri fenomena gerhana matahari separa yang berlaku apabila bulan beredar di hadapan matahari dan bayang-bayangnya akan jatuh atas permukaan bumi. Kali terakhir fenomena ini berlaku adalah pada 26 Disember 2019 yang merupakan gerhana matahari Anulus serta dapat disaksikan di beberapa lokasi di Malaysia termasuk di Serian. Bagi gerhana matahari yang berlaku pada Ahad ini, bulan akan menutup sebanyak 14% permukaan ketika lalu di hadapan matahari. Orang ramai yang bercadang untuk mencerap fenomena gerhana matahari separa dinasihatkan untuk menggunakan pelindung mata khas bagi mengelakkan kecederaan kekal pada mata apabila melihat matahari dengan mata kasar. Fenomena ini akan bermula pada pukul 3.13 petang dengan penglihatan maksimum kemuncaknya pada 4.17 petang serta berakhir pada pukul 5.11 petang. Gerhana matahari separa ini juga dapat disaksikan di seluruh Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Pihak planetarium akan menyediakan teleskop khas untuk mencerap matahari serta mengedarkan pelindung mata khas semasa aktiviti cerapan itu nanti. Pengunjung yang ingin berkunjung untuk menyaksikan cerapan di planetarium juga dinasihatkan untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan iaitu memakai pelitup separuh muka ketika berada di tempat awam, mengamalkan penjarakan sosial dan membersihkan tangan dengan pencuci tangan. Kampung Muara Tebas, sebuah perkampungan nelayan di Kuching yang terkenal dengan hasil lautnya, kini diancam konflik antara haiwan dan manusia. Rumah diceroboh siang dan malam demi makanan. Populasi monyet yang semakin berkembang di kampung itu semakin mengganggu kehidupan penduduk. Ikuti laporan wartawan Syadikin Bahrin. Ada yang membawa anak, memukul atap dan ada juga yang bersaiz sebesar babun. Itu antara situasi yang terpaksa dihadapi penduduk kampung yang tidak tenang diganggu monyet. Sampai 3 kot nyembah anak. Oh. Dah tu cepat malah anak bah. Meskipun sedar akan habitat asal monyet telah diceroboh, namun kesabaran penduduk sampai ke kemuncak apabila makanan di dapur rumah dicuri monyet. Kadang-kadang rumah nun rumah orang tua nun pisang atas tu sambil berulang terjun. Beliau bimbang jika keadaan berterusan, populasi monyet lebih 50 ekor itu menjadi masalah ketenteraman awam sekiranya tidak dibendung dari awal. Oleh itu, beliau mahu tindakan pantas diambil oleh pihak berwajib. Barang tu mau dilapor dengan kerja orang atas sana. Sebab itu lapor, mau tu ditanda saja, makin mehebatnya lah. Makin banyak. Tinjauan RTM turut mendapati kira-kira 20 buah rumah di kampung berkenaan sering menjadi sasaran pencerobohan monyet. Sedarkan permasalahan itu, Sarawak Forestry Corporation SFC telah menghantar satu pasukan tindakan cepat hidupan liar SWAT bagi menangani konflik terbabit. Pengurus besar SFC Oswald Brackentison berkata pihaknya akan mengenal pasti spesies yang menghantui penduduk kampung itu. Endangering people going to the house and being with it. Normally we will go and investigate. Okay. Find out which particular animal or group that is decommissioned, and we will try to trap
the key animal. SFC katanya tidak sekadar berfungsi menghapus haiwan perosak tetapi juga mendidik manusia untuk hidup bersama haiwan terlindung. Syarikin Bahrain, RTM. Sekurang-kurangnya 2 minggu tempoh diperlukan bagi atlet terjun Sarawak mengembalikan prestasi baik masing-masing setelah tidak berlatih di kolam renang sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Ketua Jurulatih Terjun Negeri, Shi Yang, menyedari prestasi atlet sedikit merosot berikutan latihan yang diadakan sepanjang 3 bulan lepas hanya dipantau menerusi aplikasi Zoom. After MCO, 3 months training only basic at home, no pool training. So now we start pool training. Maybe pool training performance is a little bit down. Maybe, but this is normal. So we just need maybe 2 weeks, 1 week. Step by step, they can recover their training performance. Ujar beliau ketika ditemui pemberita RTM semasa latihan di Pusat Akuatik Pandalela Renong, kini kesemua atlet akan menjalani latihan bagi persediaan Sukan Malaysia Sukma Johor pada Mac tahun hadapan. Shin Yang menambah, bagi memenuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Sukan Negeri, latihan telah diagihkan kepada 2 sesi iaitu pagi dan petang. Jangka masa latihan juga dihadkan kepada 3.5 jam berbanding kebiasaannya 5 jam dan melibatkan jumlah atlet yang minimum. Skuad terjun Sukma Negeri kali ini menyasarkan 3 pingat emas pada Tamasya Sukan Dwi tahunan berkenaan. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Abang Mak Asli Abang Abdul Samad. Assalamualaikum, jaga diri dan jumpa lagi.